dan salam sejahtera diucapkan kepada anda yang tentu saja sedang mendengarkan Borak Tengah Lapar. Kalau semalam kita sudah pun bercerita mengenai puasa yang sia-sia, dapat apa aja, apakah topiknya untuk hari ini, masih lagi bersama-sama Saiful Apek dan juga Samsul Debat dan juga saya Epi. Dan macam biasa Ustaz, kita ada kiriman email untuk kita tahu apakah situasinya. Silakan Abang Apek bacakan. Okey, ini petikannya ya. Saya memang berhasrat nak puasa. Ini lelaki perempuan ni aku tak tahu ni. Saya memang berhasrat nak puasa sebulan penuh tahun ni. Semalam sebelum tidur saya dah masak udang goreng kunyit, ikan keli masak lemak cili api, sambal belacan dan ulam-ulaman. Air pula saya dah plan nak buat kopi panas. Niat di hati meriahlah sahur saya nanti. Lepas tu saya tidur dan ngam-ngam pukul 7 pagi ayam berkokok. Dan saya pun terjaga. Aduh, tak sedar kan? Tak sedar dan terlepas makan sahur. Macam mana ni? Saya nak teruskan puasa atau tidak? Kalau puasa pun confirm saya terbayang-bayangkan lauk pauk saya yang lazat tu, terutamanya ikan keli masak lemak cili api. Macam mana ni? Tolong. Sekian yang tak sahur, yang tengah lapar. #mi sahur, #borak tengah lapar. Itu dia. Itulah Alkisahnya pada hari ini. Alkisah tak sahur. Macam mana Ustaz? Itulah sebenarnya kita kena faham bahawa sahur ni adalah satu perkara sunat yang dituntut untuk buat. Malahan Nabi kata sesungguhnya makanan sahur ini adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Ada juga dalam hadis lain makanan sahur jangan kalian tinggalkan kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Jadi makna kata rugilah kita. Tu sebabnya kadang-kadang kita terlampau nak masak tu kan, kita tidur lambat. Jadi bila tidur lambat kita payah nak bangun. Kadang dia tak ada. Tu sebabnya kita kalau boleh kita setkan. Sekarang ni dah ada teknologi. Handphone tu kita pasang alarm, cocok dengan speaker, letak tepi telinga. Kunci jam. Sekarang kena kunci jam. Jangan kita harapkan kita nak bangun macam dulu terjaga sendiri kan. Jangan. Bulan Ramadan ni dia lain. Jadi kita kena kuncikan jam sebab kita usaha kita nak bangun. Dan sebenarnya kalau tengok pada persoalan dia tadi, bila dia kata adakah dia nak terus, dia takut dia terbayang. Tak, memanglah ada. Jangan tanya adakah dia nak teruskan, janganlah tanya dah memang kau pun nak puasa. Betul. Memanglah kena teruskan, apa nak tanya-tanya lagi. Bukan kan? Tak sahur tak boleh puasa kan. Bukan tak sahur tak boleh puasa, tetapi puasa tu wajib. Dia tak sebut sahur tu wajib. Tapi puasa tu yang wajib. Dan dia bukan sengaja kan. Cuma tinggal lagi ada juga isu orang yang kata saya dah biasa dah tak sahur tapi saya okey je puasa. Itu pun satu isu juga. Tapi yang penting sekali macam saya kata tadi, makan sahur dalam makanan barakah. Jangan kita tinggalkan. Tak rugi pun juga, nothing tulus. Betul. Dia waktu yang paling afdal berapa Ustaz? Pukul 12 tengah malam, 1 pagi. Dia kita ikutkan, kita disunatkan untuk melewatkan sahur dan mengawalkan berbuka. Tapi melewatkan sahur bukan 7.30 pagi, itu breakfast. Kan? Kalau mengawalkan berbuka jangan pukul 4 petang, tu high tea. Kan? Jadi makna kata kena ikut tu kalau boleh, kalau melewatkan sahur. Contohlah subuh 6 suku. So janganlah 6.14 tu pula. Tu kau cari pasal tu. Cari pasal. Kan? Maksud dia ambil lah dalam setengah jam sebelum dah bangun. Isteri pun dia bangun pagi masak kan. Mana ada masak, dia pandaikan makanan malam tadi. Dia bangun dia pandaikan makanan malam tadi. Adalah yang rajin dia masak pagi tu kan. Adalah. Kena bijak lah. Dia siapkan mungkin dalam 15 minit yang last tu kita makan. Tapi kalau nak ikut sunat betul, kita berhenti pada waktu bila? Waktu imsak dah berhenti. Betul. Waktu imsak tu, waktu berjaga-jaga tu berhenti sebab Nabi kata, Nabi berhenti kira-kira 50 ayat Quran yang biasa Nabi sempat baca. Itu 10 minit tu. Tapi kalau tengah tunggu tu, berhenti waktu imsak, dah dapat sunat, kita berhenti. Tapi tokak terasuh pula kari tu tak settle lagi. Nak minum boleh tak? Jangan, kita imsak dah ni. Tak boleh minum, tak ada masalah. Dia kalau tengah-tengah makan tu, baru nak telan tu tiba azan. Macam mana Ustaz? Nak telan ke nak keluarkan? Macam ni, kalau dah macam tu, keluarkan apa yang dalam perut tu semua keluarkan. Tak ada lah. Janganlah tahu benar. Kau jam benar Islam ni. Tak ada. Makna apa yang ada di mulut tu, habiskan, selesaikan cepat. Ikut kadar yang munasabah. Kan? Yang tidak menzalimi diri. Macam menzalimi diri. Jangan ke paksa sampai buntang mata tu. Maknanya,
soalan. Tapi janganlah pula kunyah habis kain dalam mulut tu sampai pukul 8 pagi tak habis kunyah. Hashtag biar gila jangan bodoh. Cari pasal. Jangan cari pasal macam tu. Jadi makna kata berhenti. Dan ada pandangan. Tapi kita kena faham lah. Ada pandangan dalam mazhab Hanafi. Maknanya dikatakan berhenti ketika azan tu adalah ketika La ilaha illallah. Tapi kita kena tahulah mazhab mana yang cakap. Faham betul-betul. Kalau tak boleh. Betul. Tapi sebaik-baiknya, tu sebabnya tadi kita ikut waktu imsak. Jadi kita berjaga-jaga. Tapi kadang-kadang, contohlah tiba-tiba, dah bangun, okey, kita rasa jam tu pukul 4 kan. Rupanya jam tu dah hang. Dah mati. Dia pakai digital, Dia hang. teknologi sangat, kan. Hang. Dah hang. Jadi dia pun makan, relax, dia makan. Makan. Orang ni tak azan pula. Kata. Buka tangsi snap. Dah tahu Dah orang. tahu orang. Macam mana tu? Langsir blackout lah. Dah saya blackout. Kan? Dia selalu berlaku kat mana tau? Di Sabah. Orang pergi Sabah, dia sahur ikut waktu biasa makan. Yelah. Dia terlupa yang Sabah subuh awal. Jadi kalau dalam keadaan kita tak sedar, kita tak tahu, dimaafkan. Tak ada masalah. Betul. Sebab kita rasa, kita yakin pada ketika kita makan tu masa masih ada. Ya betul. Kan kita sengaja kan. Bukan janganlah pula buat yakin. Dah tahu orang, tak apalah kita anggaplah kita tak tahu. Macam tu tak boleh. Tak boleh, kau dah tahu. Tu dia lain. Ya. Itu maksud dia. Baik. Itu dia. Jangan tak bersahur. Kita digalakkan bersahur lah Ustaz. Dan untuk waktu ni kita nak berehat kejap. Terus dengarkan Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Lagi bersama-sama kami dalam Borak Tengah Lapar. Ada AP, Saiful Apek dan juga Ustaz Samsul Debat. Dan hari ini kita bercerita mengenai Alkisah Tak Bersahur. Baik Ustaz, kalau lapar tu boleh tahan lagi Ustaz? Ni kalau dahaga ni tengah hari tu rasa macam dengan panas je nak cari air je Ustaz. Macam mana tip yang mungkin Ustaz amalkan pada waktu bersahur tu untuk kita kekal tak dahaga sepanjang hari tu Ustaz? Dia masalah yang paling besar sekali adalah pada waktu maghrib kita makan buka puasa. Ayat yang selalu cakap kita dah kenyang, yang ni simpan sahur esok lah sebab kita nak makan tu lagi. Nak makan lagi. Sahur esok makan, simpan untuk sahur. Yang sahur esok okey. Tapi bila waktu sahur duduk nengok pun tak terdaya. Muka macam nak kena tinju pun. Kadang-kadang cakap pun bahasa dia dah luar biasa. Dia cakap pun dah tak jelas. Ayah ni cakap apa ni tak tahu kan. Jadi dia sebab bila kalau kita bangun sahur, bangun memang nak makan sahaja, biasanya susah kita nak makan banyak. Ni bukan apa. Saya paling teringat lah kisah arwah nenek saya. Dia makan sahur bertambah ni. Cakap, ya Allah, kita ni tak lalu ni. Tambah lagi kawan. Oh ni 9 panggil nenek dia Wan. Tambah nasi kawan. Bolehlah sikit, jangan banyak sangat. Tambah lagi. Tambah lagi. Dan badan dia memang sihat. Dia puasa, dia relax. Dia makan betul-betul. Sahur ni makan sungguh-sungguh. Sebab kita sebut tadi. Makan sahur adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Lagi banyak kita makan, lagi banyak keberkatan dia. Itu kena faham. Jadi sahur tu yang kena makan banyak. Sebab tenaga. Jadi macam mana orang tanya saya, macam mana petua? Petuanya bangun jangan terus-terus nak makan. Bangun, masuk bilik air, kita gosok gigi ke, kita kumur, kita mandi betul-betul lah. Mandi sekejap lah. Betul-betul tak ada sampai pukul 8 pagi kan. Mana mandi tu nak segarkan badan, shampoo badan semua. Lepas tu ambil wuduk, solat dulu 2 rakaat. Tengok perut kita lepas solat tu. Oh, masa tu dia punya steady nak makan. Tengok. Masa tu makan. Bagi tu, bagi ni makan. Biar kita makan lebih untuk tu, kemudian sahur kita akan dapat tenaga. Tu yang penting. Itu cara dia lah. Kalau nak beritahu. Sebab orang selalu tanya soalan, tapi tak boleh makan lah Ustaz. Kenapa sebab itu. Sebab bila kita bangun target nak makan aja, tak. Biar kita bangun supaya kita dapat manfaatkan sahur tu dengan makan tu kumpul tenaga. Lagi satu betul. Dahaga ni memang kelemahan yang paling utama. Betul. Lapar mungkin tak. Haus tu. Tak, itu tak apa. Lagi satu kita tercabar dengan makanan yang dah disiapkan awal. Penting. Saya ada satu cerita waktu macam mana saya waktu anak saya kecil lagi lah masa tu. Isteri saya bagi kopok amplang yang Sabah tu. Sabah. Kopok tawar tu kan. Dia kata, bang, bulat tu. bulat. Bang, suapkan anak bang. Hari pertama puasa. Awak tak perasan ni. Suap dia, suap kita. Satu dia, dua kita. Dua kita. Betul-betul. Sampai tahap 3 kita. Satu dia, 2, 3 kita.
Kita sup sap dah makan. Sekali isteri saya nampak. Dia kata, "Bah, abang tak puasa ke?" Ya Allahu Akbar. Kau tunggulah aku minum air dulu. Saya kata gitu. Maknanya kadang-kadang kita terlupa. Kan? Kita tak sedar. Jadi sebab dia tegur masuk tu pukul 10 pagi. Ya Allah, azab dia. Azab. Tokak dia rasa amplang sampai petang tu. Itulah maksud dia. Maksud dia kata, dia kadang bila kita dah terasa, bila kita dah ternampak, makan itu sebabnya kurangkan. Itu sebabnya puasa ni grade-grade puasa. Puasa umum menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara membatalkan puasa itu saja. Tapi dia tak ada amal ibadah. Grade yang kedua, yang hebat sikit, dia menahan diri pada perkara yang membatalkan puasa, makan minum dan juga perkara yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat. Jadi maknanya kalau ternampak, dia tahu buka TV ni ada harapan. Kalau dia salah channel dia tekan kan, takut dia ternampak cerita-cerita yang bukan. Terkurang pahala. Dia tahu dah kan. Dia takut, aku tak sengaja aku buka drama Korea tu. Belum pernah lagi lah kita dengar drama Korea tu tak ada yang pakai, semua pakai tudung labuh. Untuk sebulan Ramadan ni drama Korea ni pakai tudung labuh ni. Tak ada yang memang tak ada lah kan. Memang kau saja buka. Dan yang kita tahap yang paling tinggi sekali adalah puasa khusus, iaitu puasa yang langsung tak fikir pasal dunia. Jadi kita tengok kategori yang mana. Jadi lapar dahaga ni sebenarnya diatasi dengan cara menyibukkan diri kita dengan buat amal ibadah. Buat kebaikan. InsyaAllah kita okey. InsyaAllah. Ustaz, mungkin ada makanan-makanan yang boleh kita ambil lah waktu sahur tu untuk kita kekal cergas pada hari tu. Jangan ambil yang pedas sangat. Terutamanya pada orang yang IC dia bukan 05 kan. Jadi maknanya bukan orang 9 lah. Maknanya dia kalau dia ambil makanan pedas, asyik lapu diri. Kejap-kejap lapu diri. Jadi air banyak keluar. Buang air. Itu namanya buang air. Dah asyik buang air, jadi badan dia akan jadi lemah. Dia akan tak ada tenaga. Kan? Jadi makan makanan yang ni lah. Nasi tu kalau boleh, nasi tu janganlah nasi yang lembik sangat. Dan janganlah berderai sangat. Antara-antara. Macam tu kan. Dan kemudian lauk tu banyakkan sayur. Tenaga. Kan? Sayur-sayuran hijau. Kemudian air pun jangan banyakkan minum air air batu. Maknanya air ais lah kan. Maknanya ambil air suam. Sedang elok lah. Dan dengan cara ini insya-Allah sebenarnya makanan-makanan macam tu yang baik. Yang susu kambing pun bagus. Susu kambing sebenarnya ramai yang tak pasal. Susu kambing ni dia akan bawa tenaga pada kita. Sekarang banyak ada dekat pasaran susu kambing yang tak ada bau hamis ni. Cari kadang orang tak nak minum alasan ni bau tak tahan lah. Dia perut dia sebab susu kambing dia tak ada asid. Susu kambing ni akan bagi tenaga pada kita dan insya-Allah untuk diet pun elok. Untuk orang yang gastrik pun elok. Jangan bagi alasan, saya gastrik saya tak boleh puasa. Tak, sekarang ni banyak. Ambil susu kambing amalkan insya-Allah gastrik boleh okey. Betul. Dan buah kurma tu sendiri pun ramai tak perasan. Betul. Banyak Itu sebab dikatakan salah dalam satu hadis, makan sahur makanan barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Dan hadis lain walaupun hanya sebiji buah kurma. Jadi sebelum tidur, letak 3 biji buah bantal. Letak air dekat sebelah bantal tu. Tidur buatnya terjaga, tak sempat bang dah lambat capai buah bantal. Gigi pula tak ada. Okey buah kurma. Okey buah betul. Gigi pula tak buah bantal dah bercampur dengan kurma tu tadi. Jadi buah kurma tu kita makan yang lembut-lembut kita makan kan. Jadi mana kata tu pun bagus tenaga. Betul. Kadar gula dia tu yang sebab kalau saya pernah tengok kurma yang betul-betul kurma lah kan. Saya tak tahulah ada setengah tu. Kita letak macam mana pun kalau benda lain yang manis tu dihurung dek semut kan. Betul. Tapi kurma tu takkan dihurung dek semut. Mana gula dia gula yang sihat. Dan kurma ni jangan campurkan dengan ayam kurma. Dia buah kurma. Tak tercapai di akal dia ni punya. Dengan kerbuk Seprio dia balon ayam kurma tu. Dia katakan. Dia kata kurma kan. Dia kata kurma. Betul lah. Buah tamar kurma. Buah kurma kita sebut. Tapi betul. Dalam satu hadis Nabi sebut, barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari, maka akan dijauhkan padanya penyakit keracunan, termasuklah sihir. Itu sebabnya. Okey, baik, kita nak cari ayam kurma kejap. Kita rehat kejap. Kita kembali selepas ini dalam Borak Tengah Lapar. Kita ikuti Borak Tengah Lapar. Alhamdulillah dah jumpa dah ayam kurma kita tadi. Dan sekarang ni kita nak sambung kembali untuk topik kita pada hari ini, iaitu Alkisah tak bersahur. Okey Ustaz, ramai yang orang bersahur lepas tu dia tidur balik. Okey ke tak okey macam tu Ustaz? Okey. Tak ada masalah Tak ada tidur. masalah lah. Tetapi kalau dah kita ambil, dia biasanya kalau yang tidur balik ni waktu bila tau?
Waktu kat asrama dulu, sekolah asrama. Ah. Sebab sekolah asrama biasanya sahur awal. Betul. Pukul 2 dia orang makan buka pukul 2 sampai pukul 3.30, pukul 4 macam tu. Jadi kita ada masa tu lagi 2 jam nak subuh. Dalam pada tu jarang sangat lah. Memanglah kalau ikut termasuk yang bercakap ni. Nak kata mengaji, beria tahajud memang tidak lah. Memang tidur balik lah biasanya. Betul. Kan? Tapi sebenarnya paling baik sekali selepas sahur ni jangan tidur. Sebaik-baiknya. Macam tanya ni boleh tak? Boleh. Nak buat macam mana? Kan dia tanya macam mana kan? Boleh tidur. Tapi sebaik-baiknya jangan tidur. Sebab dah dekat sangat dengan subuh. Kalau kita ambil sunnah tadi melewatkan sahur, dah dekat sangat dengan subuh, buat apa kita tidur? Kita rehat, tunggu dulu nasi yang kita makan tadi, makanan makan tadi turun. Kita dah ambil wuduk, kita standby, kita pergilah ke masjid, ke pergi surau untuk sembahyang subuh. Dan pada mereka yang bekerja, kadang-kadang ada yang dah keluar dah. Dia siap terus, dia keluar sebab nak mengelakkan jam kesesakan lalu lintas. Dia singgah perjalanan dia sembahyang subuh dekat mana-mana. Kemudian dia pergi kerja. Jadi sebenarnya tak perlu tidur lah. Tak perlu tidur. Kan? Tapi kalau tanya boleh tidur. Tidurlah. Tapi jangan sampai tak subuh. Ni kena atur lah waktu tidur Atur tu. waktu Lepas tidur. tarawih tu dah boleh tidur dah. Ini tidur sampai apa tak sadar diri kan. Tu susah tu. Bukan subuh gajah kan. Subuh dinosaur. Kan 5 minit sebelum zuhur. 5 minit Baru sebelum nak subuh. subuh. Tak peranjat imam tu. Siapa pula yang kunut tu tengah hari. Jadi mana kata dia sebenarnya kita kawal lah. Kalau boleh memang sebaik-baiknya jangan kita tidur selepas. Okey Ustaz. Baik, ada juga yang contoh dalam kebanyakan ni kalangan wanita lah Ustaz. Kata saya tak nak sahur lah, takut gemuk. Macam mana Ustaz? Dia kalau dah gemuk lah. Tak payahlah nak salahkan sahur tu. Tak, dia orang cakap kadang-kadang tak nak makan nasi. Dia amal ni apa nama takut tu? gemuk kata ni. Intermittent fasting. Dia kata Intermittent. intermittent Betul, malam betul. kan. Ya. Macam ni lah sebenarnya dia bukannya masa yang kita makan. Tetapi apa yang kita makan. Apa yang kita makan? Jadi makanlah tapi janganlah makan dengan sesungguhnya. Betul. Kan bukan saya tak nak pakai ayat bersungguh-sungguh tu tak cukup sungguh lagi dia sesungguhnya. Makan dengan sesungguhnya maknanya dia akan jadilah. Sebenarnya ada orang makan banyak pun tak ada badan dia macam tu juga. Contohnya macam rakan di sebelah saya ni. Betul. Jadi mana kata macam tu dia macam tu Pada kan. siapa tu? Kalau dia makan tu memang kadang-kadang banyak betul dia makan tapi badan dia macam tu juga. Jadi dia punya maintenance tu kan. Dia bukan maintain kan, maintenance. Maintenance. Kan? Jadi makna kata tu sebabnya ada yang beritahu. Ada rupanya makanan-makanan yang kita boleh makan. Makan makanan yang kita kalau kita nak jaga badan kita, diet kan. Jangan elakkan 4 benda putih katanya. Nasi, gula, susu, tepung. Makanlah sayur, makan benda lain buah kurma tadi. InsyaAllah boleh diet, tak ada masalah. Boleh aja. Kan jangan bagi alasan tak bersahur sebab nak kurus. Kan? Tak bersahur tapi siang tu makan banyak. Yang Ustaz sebut tadi tu 4 benda putih tu. Tengok gajah tak makan langsung gemuk juga. Dia lain. Dia memang lahir-lahir tu gemuk. Dia lahir tu gemuk. Jangan risau sangat kenapa. Jangan risau lah. Gajah tak ada nasi pun gemuk kan? Gemuk je. Betul. Tapi memang betul. Kalau dari segi pemakanan tu memang betul. Ada makanan-makanan tu yang kita kena kawal. Dia sebenarnya ada pula dia ditunjuk macam diagram tu. Kalau nasi tu banyak ni je besar penumbuk ni macam ni. Bersamaan. Kalau tapi penumbuk orang mesti beza. Betul. Penumbuk kan tu semualah tu kan. Jadi mana yang penting kita kawal lah. Kita tanya kita tengok berat badan kita tinggi okey kita kurangkan sikit. Jangan tak makan langsung. Betul. Kan? Itu dia. Baik Ustaz, dari sudut kesihatan Ustaz. Ni dah kira macam doktor lah ni. Apa kesan kalau orang tu tak bersahur kalau bulan puasa Ustaz? Kesannya dia lapar lah. Dia lapar. Apalah lagi. Siang memang dah lapar. Kau tak sahur lagi lapar. Nak pula ada orang cakap pagi tadi tak sahur. Weh, lapar. Tapi benda tu kadang psikologi. Ada juga orang yang dia terlepas sahur. Betul. Tapi dia puasa tu macam biasa sebab dia sibukkan diri dengan benda lain. Betul. Itu psikologi. Cuma dari segi kesihatan. Dari segi kesihatan. Sebenarnya bila kita makan sahur pagi. Kita makan. Perut kita sebenarnya boleh bertahan sampai certain masa. Dan kemudian pada waktu siang tu pula. Sebenarnya kita merehatkan penghadaman kita. Tapi jangan balik dendam waktu buka puasa tu. Betul. Sebab sahur pagi tadi tak makan, kau jago kau. Dia pandang makanan tu berdendam dia makanan tu. Jangan macam tu. Bazar daripada ujung sampai ujung habis. Habis Dia semua sa'i tu. Dia sa'i. Pergi balik. Semua dia belinya. Tapi itulah, jangan kita balik dendam. Sebab masyarakat di Malaysia ni, ada yang lagi teruk makannya berbanding bulan yang tak puasa. Betul. Sepatutnya bulan Ramadan ni bulan Pembersihan. penjimatan. Penjimatan, betul. Tapi statistik menunjukkan bulan Ramadan ni lah pembaziran paling banyak. Betul. Bayangan sebelum kita menghadapi PKP dulu.
17,800 tan makanan dibuang setiap hari. Ya, betul. 17,800 tan Setiap makanan hari. setiap hari. Dan sebulan Ramadan 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum diusik. Bayangkan. Buang saja. Buang saja. Itulah hati-hatilah. Anak pula terutama yang pergi ke buffet Ramadan. Pergi tu hati-hatilah. Luxury. Luxury. Bayangkan hotel tu. Kami menghidangkan makanan 7 negara. 7 negara. 7 negara punya makanan. Kami menghidangkan 33 jenis air. Ya. Kalau kau minum 33 jenis air tu kau keluar kau lupa nama kau bin siapa pun kau lupa dah. Hati-hatilah, hati-hati. Kadang-kadang Tapi membuatkan saya bila terfikirlah semenjak kebelakangan ni lah yang membuatkan saya lebih merasakan Ramadan tu bila kita tengok mereka-mereka yang di Palestin dengan Syria contohnya. betul. Bila mereka puasa, mereka berpuasa. Bila berbuka, Mereka masih puasa. puasa. Betul. Membayangkan kita ni yang Itu yang soalan yang Mufti Arab Saudi tengah bagi ceramah tu, bagi kuliah. Kemudian ada soalan daripada satu masyarakat, seorang daripada Rohingya. Dia tanya, "Ya Syekh, sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka?" Masya Allah. Mana dia tak ada makanan. Ya. Itu sebabnya penting sahur tu kita makan sikit, kita makan. Ya. Dan kemudian siang tu kita menginsafi. Ada orang yang tak makan macam ni lah rasanya. Itulah. Itulah sedih lah pula rasanya. Lebih terasa lah. Lebih Kita terasa. punya Lebih puasa tu akan lebih terasa lah, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, itulah topik yang kita bincangkan untuk hari ini, iaitu Al-Kisah Tak Bersahur. Semoga kita jadikan iktibar lah untuk kita bersama bersahur pada Ramadan kali ini. Ya. Dan insyaAllah besok kita akan kembali lagi dengan topik yang lain dan orangnya masih sama. Saya Ustaz Sabtu Debat dan juga saya Pelapik. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ini adalah Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.